Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator pada pagi ini, pimpinan SPAK, para penaja, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mulai dengan ucapan tahmid kesyukuran Alhamdulillah kerana pertemuan pada pagi ini sebenarnya pertemuan kali yang ke-15 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Al-Kabair yang kita mulakan pengajian berkitab kita ini tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2023 dan hari ini Rabu 7 Februari 2023, lebih kurang 4 bulan dah kita muzakarahkan kitab kita ini. Kita telah berjaya adakan 15 kali pertemuan secara maya. Syukur pada Allah. Pertemuan yang ke-15 pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-21, iaitu dosa besar mencuri. Saya tengok pendek je. Dan kita akan masuk juga pada dosa besar yang ke-22, iaitu dosa besar merompak. Pun pendek juga, ada satu dalil saja dibawakan. Kalau sempat kita tengoklah sehingga dosa besar yang ke-23 sebahagiannya, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tengoklah dalil-dalil dalam bab dosa besar yang ke-21, iaitu mencuri. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau jemaah ada kitab, kita boleh sama-sama baca ayat daripada kitab ini, insya-Allah, supaya kita dapat kutip pahala membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang hukuman pada pencuri. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38. Maksudnya, orang lelaki dan perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Juga sebagai suatu bentuk hukuman pencegah daripada Allah. Ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38. Apa pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Yang pertama, mencuri adalah termasuk daripada dosa besar. Sebab salah satu syarat perbuatan itu dikira dosa besar apabila hukumannya sudah ditentukan oleh Allah. Faham tak? Mencuri ini termasuk daripada dosa besar. Apa sebab? Hukuman dosa mencuri Allah telah tentukan dalam Al-Quran. Apa dia hukuman daripada perbuatan mencuri ini? Hukumannya Allah Subhanahu wa taala sebut faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan kedua-duanya. Kedua-duanya siapa? Iaitu pencuri dalam kalangan lelaki dan pencuri dalam kalangan wanita. Subhanallah. Tujuan apa Allah Ta'ala katakan supaya potong tangan pencuri? Nakalam minallah, ia sebagai suatu bentuk pencegahan daripada Allah. Kita dengar potong tangan pun kita dah rasa gerun dah nak mencuri. Betul tak? Kegerungan itulah hanya ada pada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuri ni, dia termasuk salah satu daripada
hukuman hudud. Hukuman hudud ni maknanya hukuman yang Allah telah tentukan hak dia di dunia lagi. Cuma kita di Malaysia dan banyak negara pun, kita hanya baca je Quran, tetapi dari sudut melaksanakannya kita tidak lakukan. Sebab apa? Terutamanya ada di situ halangan dari sudut perlembagaan. Kerana mencuri ia tidak dikategorikan. Sekarang inilah dalam bentuk konteks negara kita, dalam bentuk kesalahan undang-undang di bawah mahkamah syariah, tetapi dibicarakan di mahkamah tinggi. Maka mungkinlah kesalahan mencuri di negara kita ni dikenakan hukuman penjara 3 tahun dan sebatan ataupun denda dan sebagainya. Menyebabkan masalah mencuri ini berlaku. Orang tak takut. Tapi kalau dengar orang yang mencuri potong tangan bila cukup syaratnya, bila dibuktikan, dia syaratnya ada. Orang mencuri itu bukan kerana dipaksa, ataupun bukan kerana terdesak, ataupun bukan kerana dia miskin, ataupun bukan kerana lapar. Kalau dia mencuri kerana lapar contohnya, dia tidak dikenakan hukuman hudud potong tangan. Ataupun kerana ni dia miskin, tak dikenakan potong tangan. Keadilan dalam Islam. Tetapi orang ni orang yang jahat. Dia mencuri memang nak menzalimi orang lain. Orang curi motor, curi barang kemas, pecah rumah, curi macam-macam lah kan. Orang ni yang Allah Ta'ala katakan faqta'u aydiyahuma. Potong tangan. Tujuan apa? Nakalam minallah. Ia akan menjadi satu pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi jaminan. Segala macam masalah hari ni, kenapa masih ada orang mencuri, orang ambil hak orang lain, orang buat zalim pada orang, ambil harta orang. Sebab dia tidak menggunakan penyelesaian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi penyelesaian dah. Dalam bab mencuri, penyelesaian dia macam mana? Potong tangan. Jangan kita rasa takut. Sebab apa? Yang dipotong tangan itu bukan tangan orang yang baik. Potong tangan orang yang mencuri. Bila mencuri sahaja, kita dengar, hukumannya potong tangan menyebabkan orang jadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Itulah yang dinamakan penyakitnya dan ubatnya. Sekarang ni kita bagi ubat yang salah kepada rawatan untuk pesakit kan. Sakitnya mencuri, dikenakan hukuman apa dia? Hukuman penjara. Keluar daripada penjara, tak insah lagi. Masih berlaku lagi. Orang pun tak takut dan sebagainya. Obat yang Allah nyatakan dalam ayat yang kita baca tadi, orang mencuri, lelaki, perempuan, potong tangan. Kita dengar potong tangan pun kita rasa, tak boleh mencuri. Dan Islam bukan mudah-mudah nak potong tangan. Dia memerlukan kepada sabit sesuatu kes itu, kenapa dia mencuri. Islam melihat semuanya. Dan yang potong tangan tu adalah doktor. Dia potong pergelangan tangan ni. Kita dengar tu, kita dah jadi takut. Ini undang-undang dalam Islam dikategorikan sebagai salah satu hukuman hudud. Cuma kita di Malaysia kita tidak laksanakan sebab kesalahan mencuri tidak dibicarakan di bawah mahkamah syariah. Dan kalau mahkamah syariah pun, dia tidak ada kuasa untuk melaksanakan yang dinamakan dengan peraturan-peraturan yang digariskan dalam Al-Quran ini sebab ia berkaitan dengan isu perlembagaan lah. Dan nak ubah perlembagaan, dia memerlukan kepada sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Panjang proses-proses dia. Itu yang pertamalah kita baca sebagai satu ilmu kepada kita dan kita menghindari diri kita daripada perbuatan mencuri itu tadi. InsyaAllah. Dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu as-sariqa alladhi yasriqul baydah fatuqta'u yadahu wa yasrikul habla fatuqta'u yaduhu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Maksudnya, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebiji telur. Subhanallah. Dia curi biji telur. Jahat, dia jahat. Maknanya benda yang kecil sekalipun, Islam memandang perbuatan itu bagi memberi jaminan keadilan kepada setiap lapisan masyarakat. Mungkin kita katalah, biarlah dia curi sebiji telur je pun, bukan curi mana lain. Ingat, kalau dia berani mencuri benda yang kecil, dia juga akan berani mencuri benda yang besar. Dan ingat, kecil pada pandangan mata sebahagian orang, besar pada pandangan mata sebahagian yang lain. Maka perbuatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mencuri sebiji telur sekalipun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariq. Allah tetap melaknat pencuri tersebut. Na'udzubillah min zalik. Masya-Allah. Moga Allah pelihara tangan kita, diri kita, hati kita daripada nak mencuri ataupun mengambil hak orang lain. Allah makfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal supaya kami tidak mengambil yang haram. Kayakanlah kami dengan kelebihan rahmatmu supaya kami tidak meminta-minta kepada manusia yang lain lagi. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sambung lagi. Wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Begitu juga orang yang mencuri seutah tali lalu tangannya turut dipotong. Masya Allah. Maksudnya, dia curi benda yang kecil je. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menegahkan perbuatan ni tak boleh. Tangannya turut dipotong. Tadi telur, ni tali. Bayangkanlah kalau mencuri tu duit beribu-ribu ringgit, beratus-ratus ribu ringgit, berjuta-juta ringgit. Apalah sangat dosa yang curi tali ni, curi telur. Itu potong tangan. Kalau curi bilion-bilion, juta-juta, ratus-ratus ribu, lagilah besar ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebab apa? Kita tengok pada hari ni, mencuri ni jadi benda yang biasa saja. Yang ni ambil sikit, yang tu ambil sikit, dia tidak rasakan benda ni besar. Sebab apa? Kita dah salah dalam memberi ubat. Salah dalam memberi ubat, betul tak? Ubatnya kata Allah, tes potong tangan. Sebab nakalam minallah, inilah satu bentuk pencegahan, ubat daripada Allah. Tetapi masalah mencuri diberi ubat yang lain, menyebabkan orang tidak rasa gerun dan takut kepada perbuatan tersebut. Memang betul lah, undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia menimbulkan rasa gerun kepada diri kita. Betul tak para jemaah sekalian? Dia menimbulkan rasa gerun. Orang yang berzina, maaf sebut berzina, undang-undang dalam Islam, hukuman hudud, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, agama mengajarkan, Islam meletakkan kena sebat 100 kali sebatan. 100 kali sebatan. Kita dengar 100 kali sebatan tu, kita takut. Takut kan? Tapi sekarang kalau para jemaah ikuti perkembangan di luar sana, orang yang berzina ni ada seorang sugar daddy, dia panggil daddy Ash. Dia merakam perbuatan zina ni dan disanjung-sanjung sebahagiannya oleh masyarakat. Dan bila dia dibebaskan polis, dia jadi terkenal pula sekarang ni. Gigolo dia panggil. Orang yang Masya Allah, dia buat Allahu Akbar, perbuatan-perbuatan macam ni. Sebab apa? Tidak ada undang-undang yang menegah dia dengan perasaan gerun untuk dia melakukan perbuatan tersebut. Bahkan dia boleh bebas pula. Dan ramai pula yang sokong, Masya Allah, perbuatan tersebut. Sebab itu undang-undang hudud, undang-undang Islam ni, bila kita dengar je, kita rasa gerun, takut. Sebab tu Rasulullah ancam, siapa yang curi telur, potong tangan.
Kita dengar potong tangan. Ya, tak boleh. Curi tali kasut, potong tangan. Kita dengar yang tu, kita rasa gerung dah. Datuk Ustaz kalau dia miskin, dia curi telur. Itu lain. Itu tak dikenakan hukuman hudud. Sebab itu dia ada beberapa pengecualian. Dipaksa, terdesak, miskin, lapar, maka tidak dikenakan hukuman potong tangan kalau dia mencuri. Maka sebab itulah diadili dahulu. Tapi orang yang sengaja-sengaja mencuri harta kerajaan, mencuri harta orang lain, mencuri ni potong tangan. Tak kira siapa sekalipun. Hatta kalau dia adalah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah katakan. Kita tengok hadis yang ketiga ni. Sabda baginda juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Subhanallah. Muka surat 106, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri sekalipun, nescaya aku akan potong tangan dia. Masya Allah. Fatimah adalah puteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah nak menggambarkan dia mesti adil. Dan dia membuktikan keadilan dia. Kalau anak aku Fatimah mencuri pun, aku akan potong tangan dia. Kalau dia mencuri tanpa sebab, dia bukan dipaksa, bukan kerana miskin, bukan kerana lapar, bukan kerana desakan tertentu, dia akan juga tertakluk kepada hukuman hudud tadi. Itu dalil yang ketiga. Kemudian sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min walakin at-taubatu ma'rudatun ba'd. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang penzina tidak berzina kecuali dia beriman. Begitu juga seorang pencuri tidak mencuri ketika dia beriman. Akan tetapi pintu taubat sentiasa terbuka setelah itu. Subhanallah. Seorang yang melakukan perbuatan zina, ketika dia buat perbuatan itu, maka iman tidak lagi bersama dengannya. Maksudnya, kalau dia berterusan kepada perkara demikian, dia tidak dianggap sebagai orang beriman. Kalau orang bukan orang beriman, siapa dia ni? Dia adalah termasuk dalam kalangan orang yang kufur kepada Allah. Dia tak beriman. Dan begitu juga orang mencuri. Dia tidak melakukan perbuatan mencuri ketika ada iman dalam diri dia. Kalau tak ada iman, itulah kalau kita tengok ada orang mencuri, pecah amanah, melakukan penyelewengan, beratus-ratus juta kadang-kadang dia mencuri ni. Dia beza mencuri ni dengan merompak. Dia ada satu lagi merompak. Kalau mencuri, dia lakukan dalam keadaan senyap-senyap. Orang lain tak tahu. Dia dan beberapa orang je tahu. Dan orang yang diambil hartanya itu tidak tahu. Dia ada satu lagi merompak. Merompak ni dia ambil secara paksa. Itu merompak. Merasuah juga dia termasuk daripada mencuri juga. Tapi dia mengharapkan balasan. Dia beza sikit-sikit. Semuanya tertakluk kepada melakukan kezaliman kerana mengambil hak orang lain. Hadis yang kita baca tadi hadis sahih. Kemudian last sekali dalil daripada hadis pada dosa besar yang ke-21. Diriwayatkan daripada Mansur, daripada Hila dan Yasaf, daripada Salamah bin Qais katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innama hunna arba' alla tusyriku billahi syai'a wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la taznu wa la tasriku
hadis riwayat Imam Ahmad daripada Salamah bin Qais. Maksudnya, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesungguhnya ada 4 perkara yang dilarang. 4 perkara ni jangan buat. Tapi jangan kita hanya kata sekarang ada 4 perkara je ni yang dilarang. Mungkin dalam hadis lain disebut ada 7 perkara yang dilarang. Ada 10 perkara dilarang. Dalam hadis ni ada 4 perkara yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya jangan syirik. Itu yang pertama. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan yang hak. Jangan bunuh orang, jangan tumpahkan darah orang. Yang ketiga, jangan berzina. Jangan berzina. Dan yang keempat, jangan mencuri. Salah satu daripada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencuri. Moga-moga Allah pelihara iman kita, diri kita tidak nak terliur untuk mengambil yang haram dan Allah mencukupkan kita dengan rezeki yang halal dan barakah sahaja. Amin ya rabbal alamin. Aku berkata ni maknanya Imam Az-Zahabi, pengarang kitab kita ni sebut, taubat si pencuri tidak bermanfaat kepadanya melainkan dia mengembalikan semula barangan yang dicuri. Maknanya mencuri ni dia berkaitan dosa dengan makhluk. Dia dosa kan ada 2, dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk. Kalau dosa dengan Allah, cukup kita bertaubat, solat sunat taubat, istighfar, pergi haji, pergi umrah. Itu cukup. Itu kiranya dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan makhluk, tidak cukup dengan hanya bertaubat, menangis di pintu Kaabah, bersimpuh sujud, solat sunat taubat, istighfar. Dia mestilah, kata Imam Az-Zahabi, mengembalikan semula barangan yang dicuri. Kan mungkin kita dulu-dulu kan, kita nak kata mencuri itu, tidaklah juga kita pinjam barang orang. Tapi yang kita sebutkan pinjam tadi, kita tidak hantar balik. Tak hantar balik. Itu dosa tu, ambil hak orang. Mungkinlah tidak dikategorikan mencuri, tapi ia termasuk daripada kategori mengambil hak orang. Pinjam topi keledai orang, pinjam barang orang, pinjam kuali orang. Contoh sajalah. Pinjam kuali kan. Pinjam bekas tapuai orang. Pinjam. Tapi tak hantar balik. Maka sekiranya sedar, ia termasuk daripada dosa besar sekiranya tidak dipulangkan. Sebab apa? Kita sedang menzalimi orang lain. Mungkin orang segan nak bagi tahu. Ada, Kak Nur kata ada ustaz orang macam tu. Pinjam apa? Pinjam duit, pinjam 100 tak bayar balik. Contoh. Ia termasuk daripada dosa besar sekiranya sedar. Sebab ia dikategorikan mengambil hak orang lain secara zalim. Apatah lagi dalam bab menangguh-nangguhkan pembayaran hutang. Matlul ghaniyyu zulmun. Orang yang mampu tetapi dia menangguhkan bayaran hutang, itu adalah perbuatan zalim. Az-zulmu zulumatun. Kezaliman itu tidak akan memberi cahaya, bahkan memberi kegelapan kepada pelakunya di hari akhirat pula. Maka saya ingatkan diri saya dan para jemaah sekalian, kalau kita ada ambil hak orang, pinjam barang orang, kembalikanlah barang-barang tersebut. Ustaz, saya nak kembalikan macam mana? Saya dah lupa dah berapa jumlahnya, contoh. Ataupun saya dah tak jumpa dah. Nak cari orang yang saya pinjam barang tadi. Caranya macam mana? Hitung kira berapa jumlahnya dengan kadar kemampuan ingatan kita agak-agaklah. Kemudian lakukan infak, sedekah, wakaf kepada masjid, surau ataupun tempat-tempat anak yatim, tahfiz untuk kegunaan maslahah awam. Niatkan pahala daripada infak, sedekah, wakaf tadi kepada orang yang pernah kita ambil haknya. Sebab apa? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu moga-moga menghilangkan keburukan ataupun kejahatan yang pernah dilakukan. Sebab itu kata Imam Az-Zahabi, aku berkata taubat si pencuri tak bermanfaat padanya, melainkan dia mengembalikan semula barangan yang dicuri.
wajib dia kembalikan barang yang diambil tadi. Jika dia tidak memiliki harta, maka dia mesti meminta halal daripadanya. Kalau dia tak ada nak bayar balik tak mampu. Kena minta halal daripada pemiliknya. Dan kalau pemiliknya tidak halal, cara macam mana Ustaz? Di hari akhirat kelak akan berlakulah transaksi pembayaran. Nak bayar dengan apa di hari akhirat Ustaz? Wang ringgit ke? Bukan. Dibayar dengan pahala. Kalau pahala dah habis Ustaz, dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia ambil hak tadi. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan akan ada orang yang muflis di hari akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Itu selesai. Dosa besar yang ke-21. Faham para jemaah sekalian? Pendek je. Kita ambil satu lagi dosa besar yang ke-22. Dosa besar yang ke-22 muka surat 107. Muka surat 107. Tadi dosa besar yang ke-21 mencuri. Mencuri ni mengambil harta orang lain senyap-senyap. Secara zalim. Harta orang lain ni boleh ambil sekiranya dibenarkan oleh pemilik dia ataupun diambil secara yang hak. Contoh kan memang kita pergi ke masjid surau kan. Kita guna tu harta orang lain, harta wakaf contohnya. Dia letak air. Kan kita pun boleh minum air tersebut. Itu harta orang lain tapi itu maksudnya kita ambil dengan cara yang hak dibenarkan. Kan penceramah kan. Dia duduk atas meja tengok ada air mineral contohnya. Itu bukan harta dia. Itu harta surau. Dia letak atas meja tu tetapi dikhaskan untuk yang berceramah pada hari tersebut. Maka boleh mengambil harta orang lain tapi dengan cara yang hak. Mencuri ni mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Itu yang dilarang. Faham para jemaah sekalian? Dosa besar yang ke-21 ni, insya-Allah kita masuklah sikit lagi dosa besar yang ke-22. Dua kita ambil pada pagi ni insya-Allah. Masa pun dah tak banyak, ada lebih kurang 12 minit saja lagi. Dosa besar yang ke-22, salah satu daripada perbuatan yang dianggap dosa besar adalah merompok. Merompok ni jangan kita bayangkan merompok yang senjata bagai-bagai dak. Merompok ni maknanya dia mengambil harta dengan cara paksa. Harta orang lain secara batil tapi caranya paksa. Dia paksa, dia rebut daripada orang lain. Contoh kan. Tanah, harta pusaka ni sudah diberikan kepada sekian. Anak ni dapat yang ni, anak ni dapat yang ni. Tapi dia guna kaedah-kaedah tertentu, harta yang sepatutnya dapat ke orang lain, dia merompok. Walaupun perbuatan itu kita tidak sebut merompok ni, biasanya orang gunakan istilah untuk senjata. Tapi sekiranya dia ambil dengan cara paksa, itu juga dikategorikan sebagai merompok itu tadi. Merompok hak orang lain. Walaupun bukan dengan senjata sekalipun. Dia buat benda tu dalam keadaan orang sedar. Itu bukan harta dia. Tapi dia paksa juga ambil. Maka ia termasuk daripada merompok harta orang lain. Maka ia dikategorikan sebagai dosa besar. Kita tengok dalil dia. Dalil daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita tengok dosa besar yang ke-22 ni ada satu je dalil daripada Al-Quran. Manakala insya-Allah minggu depan dosa besar yang ke-23 sumpah dusta. Dosa besar yang ke-22 merompok. Firman Allah Ta'ala. Kalau boleh para jemaah yang ada kitab ni kita sama-sama baca. Boleh supaya kita dapat kutip pahala membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah boleh tengok. Pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-33, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ini hanyalah dibalas bonus. Maknanya orang yang memerangi Allah dan Rasul ni maknanya orang yang melakukan perbuatan nak menghancurkan sesebuah kerajaan. Dia buat demonstrasi sehingga nak jatuhkan sesebuah kerajaan yang sah itu, maka boleh dihukum bunuh kepada orang yang memulakan gerakan tersebut, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ataupun mereka ini bukan sahaja boleh dibunuh, ataupun dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, dan dipotong kaki tangan mereka secara bersilang kalau mereka merampas saja. Maknanya dia buat demonstrasi sehingga dia pukul orang, dia bunuh orang, maknanya orang ni kerajaan, pihak kerajaan dia boleh melakukan kisas terhadap orang yang melakukan menggoncang sesebuah kerajaan tadi. Itu maksud dia. Dia buat demonstrasi, dia bunuh orang, dia menggugat keamanan, maka ketuanya boleh dibunuh. Al-Quran menyatakan demikian. Tapi sekiranya dia hanya merampas harta orang saja, dia tak bunuh orang lain, dia rompok harta-harta orang, hukumannya dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Maknanya hukuman merompok ni, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Maksudnya, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Potong tangan kanan, kaki kiri. Tangan kiri, kaki kanan. Itu maksudnya. Ataupun dia dibuang negeri kalau hanya mereka mengganggu ketenteraman umum. Hukuman sedemikian adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Sebab Islam ni nak menjaga maslahah orang awam, maslahah masyarakat kebanyakan. Bukan nak menjaga masyarakat yang kecil saja. Maka bagi mengelakkan mudarat yang lebih besar, Islam meletakkan satu hukuman yang cukup keras. Kalau dia melakukan kekacauan, dia bunuh orang, maka boleh dibenarkan pada pihak pemerintah melakukan bunuh balik. Contoh kan, dulu kan, yang pernah berlaku, kalau para jemaah ingat, geng-geng Al-Ma'unah kan, pernah tak? Yang mengganggu ketenteraman negara. Dia menyeluduk masuk ke dalam senjata, dalam store tentera tu, dia buat keluar senjata sebagainya. Ataupun geng yang 2014 kalau tak silap, peristiwa di Lahad Datu. Kan kerajaan meletakkan hukuman bunuh kepada orang yang memulakan gerakan tersebut, dipancung sampai mati. Boleh dibenarkan dalam Quran. Dan kalau dia ambil harta saja, dia tak melakukan kekacauan membunuh, dia boleh dihukum secara bersilang, dipotong anggota badannya, tangan kanan, dan dipotong kaki kiri. Dan Allah sebut, dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah satu bentuk kehinaan bagi mereka di dunia, dan bagi mereka di hari akhirat azab yang cukup pedih. Itu hukuman bagi orang yang melakukan merompok, ambil harta orang lain dengan cara paksaan. Tindakan seseorang menakutkan orang lain di jalanan itu pun sudah dikira dosa besar. Bagaimana pula jika merampas harta? Kalau dia takutkan orang di jalanan, itu dah dosa besar dah. Melakukan kezaliman, orang lain jadi takut, itu dosa besar. Bagaimana pula jika dia merampas harta orang lain? Dia melakukan rompakan. Itu termasuk daripada hukuman hudud juga. Disailang kaki kiri dan tangan kanan. Bagaimana lagi jika dia mencederakan ataupun membunuh orang dan melakukan beberapa dosa besar lain? Selalunya mereka ialah golongan yang meninggalkan solat
membelanjakan hasil rompakan untuk tujuan arak dan zina. Biasanya orang ni, kata Imam Az-Zahabi, orang yang melakukan rompakan terhadap harta orang lain ni, dia adalah orang yang meninggalkan solat dan membelanjakan hasil rompakan untuk tujuan arak dan zina. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah pelihara diri kita, keturunan kita, ahli keluarga kita daripada dosa besar yang ke-21 dan dosa besar yang ke-22, mencuri dan merampok. Kita belajar ni supaya kita tahu, oh ini adalah termasuk daripada dosa besar dan kita dapat mencegah diri kita daripada melakukan perkara tersebut, insya-Allah. Insya-Allah para jemaah sekalian, pada minggu depan kita akan masuk kepada perbincangan dosa besar yang ke-23, iaitu sumpah dusta. Sumpah dusta. Kalau dia bersaksi, dia memberikan penyaksian palsu. Kalau dia bersumpah, demi Allah saya tengok, kata dia, padahal dia tak tengok pun. Demi Allah bukan saya yang buat, tetapi dia buat. Dia gunakan nama Allah sebagai perisai. Sebagai perisai. Maka orang ni, dia termasuk daripada melakukan dosa besar, iaitu melakukan sumpah dusta, penyaksian palsu. Biasanya orang buat benda ni tujuannya nak mendapatkan manfaat dan menolak mudarat pada dirinya. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan baca pada minggu hadapan. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja perbincangan kita daripada kitab Al-Kabair dalam pertemuan kita yang ke-15 pada pagi ini. InsyaAllah saya kiranya sudah 1/3 daripada bahagian kitab kita ni kita telah baca, tinggal 2/3 lagi lah, insyaAllah, untuk kita baca sebelum kita khatamkan kitab kita. Wallahu a'lam. Saya serahkan pada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk penerangan kali ini berkenaan dosa 21 dan 22. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah dan rezeki serta nikmat yang tiada daya bagi kita melainkan dengan izinnya untuk kita bersama-sama pada majlis pagi ini. Semoga Ustaz terus sihat untuk bersama-sama kita lagi pada minggu hadapan untuk dosa ke-23, dosa besar ke-23, sumpah dusta, insya-Allah. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada lebih kurang 140 jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Saya memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan sepanjang majlis. Yang baik datang dari Allah, yang kurang adalah kelemahan dari saya sendiri. Ada nak buka ruang ke Ustaz ataupun nak terus? Kalau ada satu soalan tu boleh juga. Saya nampak ada orang angkat tangan. Siapa tu? Puan Tusmira. Puan Tusmira ada nak tanya? Ke terangkat tangan Ustaz? Tak apalah. Mungkin semua sudah jelas dengan dosa-dosa besar mencuri ini adalah dosa besar kerana hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu potong tangan kedua-duanya, pencuri lelaki dan perempuan. Masya Allah, hukum hudud saya. Jadi terima kasihlah kepada Ustaz dan jemaah semua. Jadi sebelum berpisah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairal jazak kepada semua para jemaah, moderator dan sebagainya. Bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.